Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya juga kita dapat bersua dan berkenal-kenalan di antara saya dan tuan-tuan, dan saya kira ini kali pertama lah saya sembahyang di surau ini, alhamdulillah. Dan biasanya kalau saya singgah di mana-mana surau, saya ambil keberkatan daripada surau tersebut dan memperbanyakkan doa hajat. Ya, kadang-kadang di setiap surau tu keberkatannya tersendiri-sendiri. Ya, kadang-kadang kita datang sini dengan berkat surau sini, jemaah sini, lebih makbul doanya. Gitu ya. Jadi saya memang sukalah ya kalau singgah tu kita minta berkat. Tuan-tuan sekalian, di negara kita ini tak sunyi dengan berbagai-bagai majlis, dengan majlis Isra', dengan majlis awal Muharramnya, awal Muharram, kemudian majlis Isra' wal Mi'raj, kemudian majlis Nisfu Sa'ban, ya, majlis Nuzul Quran, tidak? Nuzul Quran dalam bulan Ramadan, kemudian majlis Maulid Rasul dan sebagainya. Dan alhamdulillah di negara kita hari ini cukup meriah. Di mana-mana pun surau, masjid, kampung, kita mengadakan majlis ceramah-ceramah, majlis-majlis ilmu, ya. Jadi alhamdulillah. Apakah tujuan kita mengadakan majlis seperti ini, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita mengingatkan kembali ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia ini sifatnya pelupa, tuan-tuan. Tidak. Jadi kadang-kadang sesekali kita dengar ceramah, kuliah akan mengingatkan kita kembali kepada agama kita Islam. Tuan-tuan sekalian, sebelum Nabi Muhammad wafat, dia ada menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn, tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-dua sumber ini, yakni Quran dan hadis, hendaklah kita jadikan rujukan, hendaklah kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita seharian. Dan sesungguhnya Islam itu lengkap. Udkhulu fis silmi kafah. Islam itu lengkap dan sempurna. Maka kita jadikanlah kehidupan kita sebagai kehidupan Islam yang sebenar-benarnya. Baik dari segi tutur kata kita, tutur bicara kita, kita ikut cara Islam. Baik dari segi pergaulan kita dengan anak isteri, kita ikut cara Islam. Baik dalam perhubungan kita dengan jiran-jiran dan masyarakat juga, kita ikut cara Islam. Baik cara kita bekerja, mencari rezeki dan nafkah, juga ikut panduan Islam. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Dalam perkataan yang lain, kita jadikan Islam itu the way of life. Islam itu sebagai jalan, ya, kehidupan kita. Tuan-tuan dan sekalian,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, iaitu bersamaan hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin tahun gajah, di mana pada tahun itu berlaku peristiwa Raja Abrahah daripada Yaman membawa tentera bergajahnya untuk meruntuhkan Kaabah di Baitullah, di Makkahul Mukarramah. Sebab itulah dipanggil tahun itu tahun gajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi, adalah nabi yang terakhir dan nabi yang penutup. Dalam kitab menyebutkan terdapat lebih kurang 124,000 nabi. Daripada daripada mulanya Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad ada 124,000 nabi. Bukan 1,000 ya. Bukan 10,000 ya. Bukan 30,000, 124,000. Satu nabi itu umurnya mungkin 1,000 tahun. 1,000 tahun sampai 124,000 nabi. Jadi bumi ini tuan-tuan dah terlampau tua sangat. Berapa juta tahun umur bumi ini. Baik, itu nabi 124,000. Manakala bilangan rasul, bilangan rasul ialah 313. Dan yang wajib diketahui hanyalah 25 orang rasul. Yang tersebut dalam Quran 25 orang saja. Yang lebih-lebih itu kita pun tak tahu. Dan daripada 25 orang nabi yang wajib diketahui, ada 5 nabi ulul azmi, nabi yang paling kanan dan paling hebat di sisi Allah SWT dari segi ujiannya dalam menyampaikan dakwah. Termasuklah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim. Ketika ibunya Aminah mengandungkannya dalam perut 2 bulan, bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib telah pun meninggal dunia. Maknanya Nabi Muhammad tak sempat melihat wajah ayahandanya. Kemudian apabila Nabi Muhammad SAW lahir, beliau dipelihara oleh ibunya Aminah selama lebih kurang 6 tahun. Kemudian ibunya pula meninggal, maka Nabi Muhammad dipelihara oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Datuknya Abdul Muttalib memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Kemudian datuknya pula meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad ini sudah yatim piatu, sudah jatuh di tipe tangga. Kecil-kecil lagi sudah kehilangan ibu bapanya, sudah kehilangan datuknya. Ini satu ujian daripada Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW daripada kecilnya, supaya Nabi Muhammad itu daripada kecil lagi sudah diajar oleh Allah dengan kekuatan, ketahanan dan kekuatan. Kerana apabila beliau dilantik nanti menjadi Rasul, beliau akan menghadapi tentangan-tentangan yang hebat daripada kaumnya. Jadi Allah telah melatih Nabi Muhammad itu ketika kecil lagi. Kemudian apabila atuknya Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi Muhammad diambil pula oleh pakciknya Abu Talib. Abu Talib yang menjaga Nabi Muhammad SAW hinggalah dewasa. Abu Talib ini anaknya ramai, tetapi Nabi kita ini walaupun dia kanak-kanak, dia tahu pakciknya itu susah, pakciknya miskin, anak ramai, dan dia pula menumpang kasih dengan pakciknya. Walaupun Nabi Muhammad itu kecil, tetapi kematangannya tinggi. Maka Nabi Muhammad SAW telah menawarkan diri
Maka Nabi Muhammad SAW telah menawarkan diri kepada pakciknya untuk bekerja memelihara kambing. Memelihara kambing orang kampung, dan upahnya itu diberikan kepada pakciknya untuk menampung perbelanjaan keluarga. Nampak tak? Jadi Nabi Muhammad ini kalau kita lihat dari segi kanak-kanaknya sudah jauh pemikirannya dewasa. Dia tahu pakciknya itu susah, miskin, dan dia sanggup bekerja memelihara kambing orang kampung di tengah padang pasir dan dapat upah, diserahkan duitnya kepada pakcik. Kemudian Nabi Muhammad terus membesar. Dia seorang pemuda yang baik, seorang remaja yang bagus, akhlaknya mulia, sopan santun, sehingga kan orang kampung begitu senang dengan remaja ini, dengan pemuda ini, sehingga kalah beliau digelar Al-Amin, iaitu seorang budak yang sangat-sangat dipercayai. Dengan gelar Al-Amin itu. Siapa tidak kenal Al-Amin? Seorang budak yang bagus. Lebih kurang umurnya 12 tahun, pakciknya Abu Talib pernah membawa Nabi Muhammad SAW berniaga ke Syam. Mengikut bapa saudaranya berniaga ke Syam supaya dia mendapat sedikit ilmu. Ilmu pengalaman. Jadi kalau kita ni, anak-anak kita ni duduk kat rumah. Bapaknya kerja, bapaknya kerja, maknya kerja. Anaknya duduk kat rumah tengok TV, nonton TV. Lepas tu kita bagi makan KFC, bagi makan Mary Brown, sampai gemuk. Itu kita, cara kita membela anak. Tapi orang zaman dulu, dia bela anak, dia suruh anaknya itu ada perasaan tanggungjawab. Dia latih dengan bekerja supaya dia merasa susah. Daripada kecil lagi merasa susah. Itu falsafahnya. Jadi apabila Nabi Muhammad dibawa oleh pakciknya ke Syam, seorang padri bernama Bukhairah telah melihat Nabi Muhammad ini ada satu kepelikan dan keajaiban. Dia tengok daripada jauh, di mana Nabi Muhammad ini ketika di Syam, awan mengikut Nabi Muhammad di atas dan melindungi Nabi Muhammad daripada pancaran cahaya matahari. Maksudnya reduplah. Dilihat oleh seorang alim agama Nasrani, Bukhairah, maka dia perhatikan satu keajaiban budak ni. Maka Bukhairah pun memanggil Abu Talib. Syekh, mari sini, mari sini. Daripada mana? Daripada Mekah, dah berniaga di Syam. Siapa budak ini? Ini anak saudara saya, Muhammad. Aku lihat anak saudara kamu ini ada kelebihan. Siapa bapaknya? Siapa nama ibunya? Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Maka Bukhairah pun sudah tahu. Masya Allah. Inilah yang disebutkan dalam kitab Injil, bahawa akan lahir seorang Nabi penutup daripada bangsa Arab. Maka Bukhairah pun memanggil budak tadi dan melihat di belakangnya ada tanda, tiga segi tanda macam daging timbul. Maka dia kata, ini budak ini bakal menjadi Nabi. Maka dia akan oleh kerana itu saya nasihatkan kamu bawa balik ke Mekah supaya dia selamat. Kalau diketahui oleh orang-orang kafir Yahudi yang lain, kemungkinan budak ini akan dibunuh. Maka baliklah Abu Talib membatalkan niat dia untuk berniaga di Syam, membawa Nabi Muhammad balik semula ke Mekah. Tuan-tuan dan puan sekalian, menjelang umur Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi Muhammad telah dipinang oleh seorang perempuan yang sangat cantik, iaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seorang janda, kaya, suami dah lama meninggal, tetapi Siti Khadijah ini dia telah mendengar tentang cerita seorang pemuda
yang bernama Muhammad ini, seorang pemuda yang jujur, amanah, sehingga Siti Khadijah ini tertarik untuk mengenali pemuda tersebut. Maka Siti Khadijah telah menghantar seorang pembantunya untuk meninjau tentang Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan sedikit maklumat. Maka pembantu Siti Khadijah telah mendekati Nabi Muhammad SAW dan melihat sendiri kejujuran dan keamanahan Nabi Muhammad SAW ini serta akhlaknya yang mulia. Apabila Nabi Muhammad dia berniaga di kota Mekah, dia mengasingkan buah-buahan yang elok, buah-buahan yang tak berpelok dan harga yang berbeza. Dia tak campur lah. Dan amalan orang Arab jahiliah itu suka menipu. Dia campur. Jadi Nabi Muhammad ni dia tengok lain, jujur. Jadi diperhatikan oleh pembantu Siti Khadijah. Akhlak dia dengan orang tua, akhlak dia dengan sesiapa saja, maka diperhatikan. Kemudian pembantu Siti Khadijah ini telah pulang menemui Siti Khadijah dan melaporkan apa yang dilihatnya. Maka Siti Khadijah pun rasa tertarik dan rasa jatuh cinta dengan cerita-cerita yang dibawa oleh pembantunya tentang pemuda ini. Akhirnya dipendekkan cerita, maka Siti Khadijah telah menghantar pinangan untuk menyunting Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tentuannya kalau kita tengok kita ada anak perempuan kan, kita tengok ada pemuda tu bagus, kita yang pinang. Jangan lepaskan pemuda tu. Kita ni ada anak perempuan kan, tengok bagus budak tu, nak tunggu dia pinang, takut budak pemuda tu tak nampak anak kita. Jadi kita berebut-rebut, kita nak dapatkan menantu yang bagus, menantu yang soleh, tak apalah, bukan lagi pergi mencari timba, tetapi ini sunnah. Kita nak bakal suami yang baik, menantu yang baik, jadi kita tak salah kita pinang. Jadi tuan-tuan, berkahwinlah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dan dikurniakan beberapa orang cahaya mata. Tetapi anak-anak yang lelaki meninggal. Anak lelaki meninggal, yang hidup ialah anak perempuan. Selepas Nabi Muhammad berkahwin dengan Siti Khadijah, masa itu Nabi Muhammad belum lagi dilantik menjadi Rasul, belum lagi, tetapi sudah menjadi suami isteri. Maka Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu menjalankan kehidupan seperti biasa. Cuma Nabi Muhammad tidak begitu selesa apabila melihat Kaabah di kota Mekah tersebut diletakkan banyaknya patung-patung berhala oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad ini, beliau walaupun belum mendapat syariat sendiri, tetapi beliau masih lagi mengamalkan amalan-amalan agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim, agama Hanifah, agama Hanif dalam kehidupannya. Dan dia tahu bahawa Kaabah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi nak beribadah tak syok sebab banyak berhala. Dikatakan 360 buah berhala. Maka Nabi Muhammad pun telah pergi berkhalwah di sebuah gunung yang tinggi yang dipanggil Gua Hira. Gua Hira, tuan-tuan dah pergi Mekah kan? Saya rasa dah pergi Mekah umrah. Cukup tinggi. Kalau nak naik ke atas itu 2 jam. Turun pun 2 jam. 2 jam tinggi. Dan naik tinggi itu, di atas tu lubangnya kecil saja. Muat untuk 1 orang atau 2 orang saja masuk. Jadi Nabi Muhammad dia berkhalwat, menyendiri di dalam Gua Hira tersebut, berzikir, bermunajat, mendekatkan diri kepada Tuhan, taqarrub ila Allah, dengan amalan-amalan ajaran-ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah hampir setiap malam. Sehinggalah satu ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, tiba-tiba menjelma satu lembaga berwarna putih yang menakutkan dan menyeramkan. Kalau kita fikir apa? Kalau kita fikir
hantulah, betul tak? Nabi Muhammad pun dia macam kita juga. Dia pun manusia. Bila tiba-tiba menjelma depan dia satu lembaga putih yang besar, dia pun terkejutlah, ketakutan. Mungkin perasaan Nabi Muhammad tu ni makhluk apa, penunggu ke apa. Kemudian makhluk tu tadi telah memeluk dengan erat Nabi Muhammad, lalu menyebutkan, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Maka Nabi Muhammad kata, aku tak tahu baca, aku tak tahu baca. Maka makhluk tadi terus menerus sehinggalah dia mengajar Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Inilah ayat terakhir. Maka Nabi Muhammad pun mengikut apakah yang dibaca oleh Jibril, diajar oleh Jibril tentang surah Al-Alaq. Selepas daripada peristiwa itu, Nabi Muhammad pun turun daripada bukit Gua Hira dengan perasaan cemas dan takut menuju ke rumahnya. Nabi Muhammad pun memanggil, ya Siti Khadijah, buka pintu segera. Siti Khadijah pun buka pintu. Kenapa wahai suamiku? Ya Muhammad, suamiku, kenapa? Kenapa tuan begitu cemas? Selimutkan aku, selimutkan aku. Maka Siti Khadijah pun seorang wanita yang baik, seorang isteri yang solehah. Dia menyelimutkan Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah Nabi Muhammad tenang. Ya suamiku, bertenang, ceritakan apakah yang terjadi. Maka Nabi Muhammad pun menceritakan, ketika aku di Gua Hira tadi, ketika aku sedang berzikir, ketika aku sedang bermunajat, tiba-tiba ada satu lembaga peluk aku, suruh aku baca, aku tak tahu baca, berulang-ulang kali. Sehinggalah dia ajarkan aku satu kalimat yang cukup indah. Dan akhirnya aku turun kemari. Aku cukup takut, kata dia. Maka Siti Khadijah pun kata, tak apalah. Tidak apalah ya suamiku, bertenanglah kamu. Kita bertenang dulu. Esok kita jumpa pakcik. Pakcik kepada Siti Khadijah seorang padri juga. Seorang padri yang alim dalam agama Nasrani. Maka setelah berjumpa dengan pakciknya yang alim dalam ilmu Nasrani, dalam kitab Injil, maka pakciknya itu tadi, pakcik Siti Khadijah tadi telah menjelaskan bahawa sesungguhnya yang datang kepada Muhammad itu ialah makhluk yang sama yang datang kepada nabi-nabi yang terdahulu, yang datang kepada Ibrahim, Isa dan sebagainya. Dan sesungguhnya yang datang itu ialah Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang kepada setiap nabi-nabi, dan sesungguhnya engkau sudah pun dilantik menjadi Rasul, Nabi yang terakhir. Maka kalau panjang lagi umur aku akan mempertahankan engkau, aku akan mengikut ajaranmu, dan pastilah engkau ketahui bahawa engkau selepas ini akan dibenci oleh kaummu, engkau akan dipulau, engkau akan disisihkan, engkau akan diserang, akan diperangi oleh kaummu. Tetapi hendaklah engkau terus berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah lebih kurang dialognya. Maka Nabi Muhammad pun asalnya rasa takut, tetapi kemudian telah berubah menjadi rasa gembira, kerana yang datang itu adalah utusan Allah, iaitu malaikat Jibril. Barulah dia rasa gembira, seronok, rasa yakin. Dan kemudian selepas daripada itu, Nabi Muhammad terindu-rindu pula untuk menanti kedatangan Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Selepas daripada peristiwa Gua Hira tersebut, 2 tahun Jibril tidak turun. Maka Nabi Muhammad terindu-rindu, di manakah makhluk yang datang menemui aku semasa di Gua Hira. 2 tahun Nabi Muhammad nanti-nanti. Satu malam ketika Nabi Muhammad sedang tidur, tiba-tiba dengar satu suara daripada Jibril datang kembali menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril mengatakan, hai manusia yang berselimut, bangunlah, pergilah seru kepada manusia. Datang suara tu, turun Jibril mengatakan, hai manusia yang sedang berselimut, bangunlah, serulah kepada manusia. Sejak itu
Nabi Muhammad dengan Jibril sedanglah bertemu, ya. Sedanglah bertemu kerana sahlah Nabi Muhammad itu sudah pun dilantik menjadi seorang rasul. Maka dalam proses Jibril turun bertemu Nabi Muhammad, membimbing beliau sebagai rasul, sebagai nabi, maka Nabi Muhammad mereka awalnya telah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, di rumah Al-Arqam, Abi Al-Arqam selama 3 tahun. Yalah, masa itu takut lagi nak berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad telah berdakwah secara sok-sok. Al-Arqam tu ambil daripada nama ni lah, ya, rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam, Abi Al-Arqam. Maka Nabi berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Selepas 3 tahun datang lagi perintah yang terbaru mengatakan sekarang ini hendaklah kamu berdakwah secara terang-terangan dengan Quran. Maka Nabi Muhammad pun, ya, mengubah daripada berdakwah sorok-sorok kepada terang-terangan. Ya, bermula dengan Nabi Muhammad telah pergi ke sebuah bukit di pinggir Kaabah. Kemudian Nabi Muhammad menyeru kepada saudara mara yang datang, "Hai saudara maraku, pakcik-pakcikku sekalian, datanglah kerana aku ingin mengatakan sesuatu kepada diri kamu sekalian." Maka berkumpullah seluruh penduduk Mekah, terjadi pada pakcik-pakciknya, makcik-makciknya semua. Ya Muhammad, ada apa ni? Engkau mengumpulkan kami. Aku mengumpulkan tuan-tuan. Sebenarnya aku ingin menyeru kepada tuan-tuan sekalian, janganlah lagi menyembah berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Maka mereka pakcik-pakciknya pun, orang-orang kafir Quraisy pun mengatakan, adakah ini tujuan engkau mengumpulkan kami semua di sini? Hai Muhammad, apa yang sedang kau percakapkan ini? Apa yang sedang kau perkatakan ini? Maka Nabi Muhammad katakan, inilah yang ingin ku sampaikan, kerana sesungguhnya aku telah mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala untuk menyeru kalian semua bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu, ya, untuk mentauhidkan Allah yang satu dan mencari jalan kebenaran. Maka apabila ucapan Nabi Muhammad keadaannya begitu, maka timbullah suatu kejutan dan kemarahan di kalangan kaum Quraisy. Apa ini? Tetapi Nabi Muhammad telah menjelaskan bahawa aku telah diutus menjadi Rasul dan diperintahkan untuk menyeru kamu semua. Maka berlakulah dialog yang panjang, ya, sehinggalah akhirnya mereka memulaukan Nabi Muhammad. Marilah kita balik. Ini Nabi Muhammad ni sudah tak betul ni. Dulu kita panggil dia Al-Amin, pemuda yang bagus. Tapi sekarang dah pelik, dia dah mengutuk pula berhala-berhala tok nenek kita. Mari kita balik. Maka berlakulah perbincangan-perbincangan di kampung-kampung di kota Mekah tentang peristiwa tadi malam. Maka akhirnya mereka berbincang, beginilah, kita seru, kita jumpa Nabi Muhammad kembali, kita offer dekat dia, ya Rasulullah, beginilah, kami fikir kamu hentikanlah saja dakwah kamu ni, seruan kamu ini, maka kami akan berikan kamu pangkat, kedudukan sebagai pemimpin di Mekah, dan apa yang kamu minta, sekiranya kamu minta harta kami bagi, sekiranya kamu minta perempuan kami akan sediakan. Maka Nabi Muhammad pun berkata dalam utusan yang dihantar oleh, ya, pimpinan Quraisy tersebut, maka Nabi Muhammad mengatakan bahawa kalaulah matahari pun diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk aku memberhentikan seruan ini, maka aku takkan henti. Maksudnya kalau diletakkan emas, harta, pangkat, kekayaan untuk aku hentikan dakwah ini, maka aku tidak akan henti dan aku akan teruskan. Begitulah tuan-tuan, Nabi Muhammad punya prinsip dalam berdakwah. Kalau kita macam ni tuan-tuan, nah 1 juta, nah perempuan amoy semua, nah kereta Mercedes, nah semua, kau tak payahlah, berhenti je lah. Maka kita pun mungkin ambil, yalah, sifat orang sekarang lah. Kita tengok sifat orang sekarang begitu. Nampak duit 1 juta, 2 juta, nampak ni jawatan, dibagi jawatan CEO ni, habis kita. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dia sanggup tak ambil itu semua, dia hanya mencari mardatillah, mencari redha Allah dalam seruan dakwah dia. Apa yang Nabi Muhammad hendak sebenarnya tuan-tuan? Nabi Muhammad hendak ialah kita meninggalkan kesesatan. Ketika itu orang Arab jahiliyah ialah jahil dari segi akidah, jahil dari segi tauhid,
Mereka bukan jahil dari segi kemajuan. Mereka maju. Mereka ada bandar. Mereka pandai dalam bersyair. Mereka maju dalam bidang perniagaan. Tetapi mereka jahil dari segi akidah yang benar, iaitu mentauhidkan Allah yang satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka itulah yang Nabi Muhammad inginkan saja, iaitu menyeru kepada sekalian manusia untuk kembali mentauhidkan Allah yang satu dan meninggalkan sembahan patung-patung, berhala-berhala yang banyak yang mereka sembah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi Muhammad ingin menyelamatkan manusia daripada kesyirikan. Selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, fokusnya ialah akidah. 13 tahun. Akidah saja. Jangan sembah berhala, sembah Tuhan. Setiap perbuatan itu ada pahala dosa. Di akhirat ada balasan syurga neraka, ada azab kubur, ada padang mahsyar, hisab dan sebagainya. Maka 13 tahun itu dakwah Nabi ialah berkisar tentang akidah. Dalam proses 13 tahun tersebut, jalan Nabi menyeru umat dia untuk menyelamatkan manusia daripada kesyirikan, maka Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada peringkat awal mereka hanya pulau, kemudian mereka step yang kedua mereka menyeksa. Ya, setiap pengikut Nabi Muhammad SAW diseksa. Contoh, Bilal Ar-Rabah. Beliau adalah seorang Arab Afrika yang berkulit gelap hitam daripada Afrika, hamba kepada seseorang bangsawan di Mekah. Dalam diam-diam telah menganut Islam, dan bila diketahui beliau telah diseksa oleh tuan dia, sehingga kan Bilal Ar-Rabah itu dibenam dalam pasir yang panas. Benam. Tidak cukup dengan dibenam dalam pasir yang panas, ditaruh pula batu yang besar di dada dia, dipukul, diberlasah, dibantai, berbirat di belakangnya. Tetapi mulut Bilal Ar-Rabah tetap mengatakan Ahad, 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 Allah yang satu, Allah yang satu. Pukul lagi, Allah yang satu. Pukul lagi, Allah yang satu. Tuan-tuan, cuba kita rasakan penderitaan Bilal Ar-Rabah. Kita ini dalam keadaan selesa, teman-teman. Kita tidak diuji begitu. Tetapi sekarang ini kaum saudara mara kita diuji di China. Umat Islam Usgur sekarang ini diuji macam mana zaman para sahabat. Dalam keadaan kita di Malaysia ini dalam keadaan yang okey, tapi kita lupa ada saudara mara kita di China sana sedang diseksa. Dah lama mereka kena seksa, tuan. Mereka dipaksa makan babi, mereka ditangkap, mereka dimasukkan dalam penjara, dicabut kuku macam zaman Jepun, dipaksa minum air sabun, dipijak, dipaksa makan babi dan sebagainya. Dan saya pasti kita semua di kampung-kampung ni kita tak terfikir pun tentang Usgur Cina tu. Sampai sekarang tu, yang perempuan yang begitu. Jadi selain daripada Bilal Ar-Rabah, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, keluarga dia juga diseksa. Ini sahabat Nabi juga daripada ke awal di Mekah diseksa. Diseksa. Kemudian sahabat-sahabat yang lain lah, banyak yang diseksa. Apabila sudah diseksa, tetapi Nabi Muhammad semakin tidak hentikan juga dakwahnya, masih lagi meneruskan. Lebih ramai pula orang lagi masuk Islam. Maka mereka rasa tak boleh lah. Kita dah pulau, kita dah seksa, maka kali ini kita bunuh sajalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bunuh sajalah. Maka satu malam mereka telah mengupah lebih kurang 20 orang pemuda mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah telah menghantar Jibril menyampaikan wahyu keluar pada malam itu, berhijrah ke Madinah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun dikepung oleh pemuda-pemuda yang gagah perkasa nak membunuh Nabi Muhammad, Allah telah tidurkan mereka dan akhirnya Nabi Muhammad lepas telah singgah di Gua Sur, gua yang dalam perjalanan ke Madinah, tempat persembunyian pertama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ketika digusur berdua dengan Abu Bakar, maka Nabi Muhammad keletihan jalan kaki. Kita pergi umrah naik bas saja 6 jam. Nabi Muhammad jalan kaki, tuan-tuan. Kalau saya tengok pemandangan naik bas tu, batu-batu. Ke mana lah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tu berjalan dengan batu besar-besar macam tu kan. Bukan jalannya rata. Tersepak, terjatuh, tersepak, bangun, jatuh lagi. Nabi yang mulia itu. Maka akhirnya sampailah ke Madinah, dan Nabi Muhammad telah disambut oleh orang-orang Madinah. Orang Mekah tolak, tetapi orang Madinah sambut Nabi Muhammad SAW, kerana orang Madinah sudah terlebih dahulu membaca tentang, telah mengikuti pengajian macam kita lah, pengajian kat surau kat masjid. Diorang dah terlebih dahulu mendapat pengajian di surau dia, di masjid dia, dalam agama Injil lah, agama Nasrani. Dan dia punya padri-padri itu sudah menerangkan akan datang ada satu Nabi. Dan kita dah dengar Nabi itu sudah diisytiharkan, telah muncul di Mekah. Maka kita sambutlah. Tapi sebelum itu telah datang utusan, berjumpa Nabi Muhammad SAW. Orang Ansar ini telah berjumpa dan menjemput Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah. Sampai saja di Quba, maka Nabi Muhammad disambut, dan Nabi Muhammad telah mendirikan sebuah masjid Quba, masjid yang pertama dalam Islam. Dan Nabi Muhammad telah menyatukan orang Ansar dan Muhajirin. Muhajirin orang yang bersama-sama Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan penduduk Madinah orang Ansar telah menyatu padukan, mengislamkan mereka dan menyatukan. Maka terbitlah persaudaraan Islam, penyatuan orang Muhajirin dan Ansar. Dan diringkaskan cerita, sejak itu Nabi Muhammad telah diangkat menjadi pemimpin Madinah, diterima di Madinah, dan Nabi Muhammad telah berdakwah 10 tahun di Madinah, menjadikan jumlah dakwah Nabi di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, jumlahnya 23 tahun, sehinggalah Islam berkembang di Madinah. Dan kemudian rasa rindu orang-orang Muhajirin ini untuk balik kampung. Ya Rasulullah, kita dah lama tinggal Mekah, kambing, itik, ayam, rumah, jomlah kita balik, rindu nak tengok rumah. Maka Rasul kata, okeylah, kerana kita pun dah kuat, dah mantap, maka kita akan balik beramai-ramai dalam satu ibadah haji. Ibadah haji. Jadi ketika itu umat Islam dah ramai dah. Dikatakan lebih kurang 15,000 orang daripada Madinah ingin pulang ke Mekah. Dipendekkan cerita, akhirnya Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin pun baliklah ke Mekah. Tetapi ketika itu orang kafir Quraisy sudah takut, kerana mereka melihat orang Islam dah semakin ramai dan semakin kuat. Dan sebelum itu berlaku peristiwa perang Badar, perang Uhud sebelum itulah. Jadi Nabi Muhammad, umat Islam dah kuat dan kembali semula ke Mekah. Dan ketika sampai di Mekah, maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad telah melaungkan suara, barang siapa masuk dalam rumah, dia selamat. Wahai penduduk Mekah semua, jangan keluar, masuk dalam rumah. Siapa yang masuk dalam rumah selamat. Maksudnya tidak dibunuhlah. Maka akhirnya Nabi Muhammad telah kembali ke Mekah dalam keadaan yang tanpa pertumpahan darah. Dan akhirnya Islam kembali menang di Madinah. Kemudian Islam kembali Mekah. Islam telah kembali berdiri di Mekah dan menang. Dan selepas itu selang beberapa tahun, dalam satu perhimpunan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya di Mekah, maka turunlah ayat. Turunlah ayat yang menyebutkan bahawa aku telah sempurnakan, mulai hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, aku telah sempurnakan kehidupan kamu, dan aku rasa redha Islam itu sebagai agama kamu. Ayat yang terakhir itu, sahabat-sahabat rasa macam lain macam. Rupa-rupanya tanda bahawa baginda Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan mereka semua.
Ini jelas tuan, perjuangan Nabi Muhammad SAW ini selama 23 tahun. Yang pertama ialah Nabi Muhammad ingin menyelamatkan kita semua daripada kesyirikan, ya, daripada penyembahan berhala dan sebagainya. Kemudian ketika di Mekah, Nabi Muhammad membangunkan, ya, bab ilmu, bab ibadah, bab ibadat, bab munakahat, ya, munakahat, jinayat, muamalat, ya. Di Madinah fokusnya ialah tentang perkembangan ilmu. Disitulah suburnya ilmu di Madinah. Ilmu-ilmu yang kita belajar ni, fardu ain, fardu kifayah itu, dia berkembangnya ketika di Madinah selama 10 tahun lengkap, dan akhirnya kembali ke Mekah melihat kampung halaman, dan akhirnya Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu hadis, kullu ummatin yadkhul jannah illa man aba. Semua umat aku, kata Nabi Muhammad, akan masuk syurga kecuali mereka yang tak mau. Nabi Muhammad diselamatkan kita semua, maka ada satu hadis menyebutkan semua umat aku ni akan masuk syurga kecuali mereka yang tak nak. Maka bergembiralah tuan-tuan dengan khabar ini, kerana ialah hadis Nabi mengatakan semua umat aku akan masuk syurga. Kullu ummatin yadkhul jannah. Nabi telah jamin kita tuan-tuan masuk syurga, ya Allah. Inilah khabar gembira, ya, sempena Maulid Rasul di surau Parit 12 Sungai Libung ni. Tuan-tuan, Nabi dah umumkan kita semua ahli syurga, tuan-tuan. Syukur alhamdulillah, tuan-tuan. Nanti balik, tuan-tuan, sujud syukur. Sujud syukur sebab sebelum ni kita risau, kita ni ahli syurga ke ahli neraka ke, syurga ke neraka. Rupa-rupanya Nabi dah bagi tahu dalam hadisnya, semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang tak nak. Rasanya tak ada kot yang tak nak. Yang tak nak ni ialah orang yang terus menerus melakukan maksiat. Itulah orang yang tak nak. Macam kita-kita ni, insya-Allah dah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT berfirman lagi dalam Quran, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tadi hadis Nabi kan, saya baca ini Quran. Wahai orang-orang yang beriman, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang melakukan kebaikan, ulaika ashabul jannah, mereka semua masuk syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Apa syaratnya? Wallazina amanu, pertama orang yang beriman. Semua Islam tak? Alhamdulillah semua Islam beriman itu. Syaratnya yang kedua, wa amilus solihat, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Tuan-tuannya orang jahat ke? Tidak, semua orang baik-baik. Ulaika ashabul jannah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Dua syarat je. Beriman, yang kedua jadi orang baik. Itu je. Tuan-tuan nak masuk syurga ni, tuan-tuan, banyak jalan. Ada orang masuk syurga kerana dia tahfiz 30 juzuk masuk syurga, kan? Ada orang masuk syurga kerana dia suka qiyamul lail, malam-malam, tahajud apa semua. Ada orang masuk syurga kerana suka bersedekah, banyak infak dia, sedekah dia, tolong orang, ya tak? Tapi yang paling mudah jadi orang baik. Tak dengki dengan orang, tak cemburu dengan orang, tak gaduh dengan orang. Boleh, tuan-tuan? Nah, itu je. Sebab apa? Nabi Muhammad menyebut, la tabaghadu, la tahasadu, la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, la tabaghadu, la tahasadu, la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu benci membenci. Jangan benci orang tu tak suka, ya. La tahasadu, janganlah kamu berhasad dengki. La tadabaru, jangan kamu pulau memulau. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebaliknya, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini indah, tuan-tuan. Ajaran yang cantik, ajaran yang mendamaikan, ajaran yang mententeramkan, ajaran yang menyatukan kita semua. Beruntunglah kita semua, tuan-tuan, ya, kerana kita lahir sudah pun Islam. Ada saudara mara kita kat luar tu belum lagi Islam. Menjadi tugas kita semua, tuan-tuan, sebagai pendakwah,
untuk menyeru kawan-kawan kita kedai motor kat Sungai Besar tu yang selalu kita pergi repair motor tu, namanya Acong tu, masuk Islam. Kita dah alhamdulillah lah lahir di Islam, tapi dia lahir tak Islam. Kalau boleh dia pun lahir tak Islam, tuan-tuan. Jadi bila kita pergi pekan sebesar, kita ajaklah dia masuk Islam. Nanti besok kita akan dia akan dakwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Kita ada kawan kan kedai motor, kedai ni, kedai. Ajaklah. Tapi nak ngajak tu jangan kasar. Bil hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita nak menyeru kepada orang dengan cara hikmah. Kita nak berdakwah dengan orang dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan contoh tauladan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita nak berdebat, nak berbahas pun dengan cara yang baik. Itu cara uslub. Apa itu uslub? Kaedah berdakwah. Dengan budak-budak ada cara dia, dengan orang tua ada cara dia. Islam tu indah. Islam itu cantik. Jangan kita marah. Oi, budak muda ahli neraka main gitar tu berjalan. Syariatnya betul. Betul syariatnya, tapi kaedahnya tak kena. Dia makin jauh. Orang muda tadi makin jauh, bukan makin dekat. Ya tak? Saya nak cerita satu kisah sebagai penutup. Kisah tentang cintanya Rasulullah kepada umatnya. Satu hari Jibril datang. Jibril datang berjumpa Rasulullah. Dalam keadaan muka Jibril yang ketakutan. Dalam muka Jibril yang cemas. Wahai Jibril, kenapa engkau? Kenapa engkau ni? Kenapa muka engkau begitu takut? Ya Rasulullah, ketahuilah, aku turun daripada langit. Allah telah menyalakan api neraka. Api neraka tu ada tapi belum dinyalakan. Allah telah menyalakan api neraka dan aku tengok dia punya alat-alat siksaan dalam api neraka tu dahsyat sekali. Dan neraka itu ada 7. Dan yang paling bawah yang ke-7 ialah untuk orang-orang yang munafik. Orang munafik ni apa? Orang yang pura-pura Islam. Tapi sebenarnya dia tak nak Islam. Orang munafik ialah orang yang dia tak nak Islam dalam kehidupan dia. Ya. Dia kata ni abang suami dia tahu lah, abang ni amat orang Islam lah. Tapi kehidupan dia tak nak Islam. Kehidupan dia sosial, kehidupan dia tak sembahyang. Itu maksud Nabi. Ya tak? Itulah orang yang paling neraka bawah. Dan neraka yang ke-6 ialah untuk orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Kemudian yang ke-5, orang yang menyembah matahari. Orang yang ke-4, orang yang menyembah bulan. Ini dekat negeri-negeri lain lah. Tapi dulu pun zaman-zaman tok nenek kita dulu pun, masa Islam belum datang, tok nenek kita dulu pun sembah matahari tu. Kan, matahari tu dia, ini Tuhan ni, hebat, cahaya besar kan. Dulu Islam datang kan. Itu golongan yang menyembah matahari, bulan, masuk neraka yang ke berapa tadi? 6, 5. Ulang Nombor 1 orang munafik. Nombor 2 penyembah bintang. Yang ke-6 kan. Yang ke-5 penyembah matahari. Yang ke-4 penyembah bulan. Yang ke-3 orang Yahudi. Yang kedua orang Nasrani. Orang Kristian. Dan kata Nabi, siapa lagi yang masuk neraka yang nombor 1 ni? Maka Jibril terdiam. Diam. Siapa yang duduk neraka nombor 1 tu? Jibril. Aku nak tahu. Jibril diam. Siapa Jibril? Aku nak tahu. 7 neraka tu siapa? Jibril diam. Akhirnya Jibril mengatakan, umatmu ya Muhammad. Umatmu. Apa? Umat aku ada yang masuk neraka? Ada ya Rasulullah. Terus pensan Rasulullah. Pensan. Beliau mendengar umatnya ada yang masuk neraka. Kemudian Nabi dah sedar. Kemudian Nabi terus sujud. Tak bangun-bangun. Ya Allah, ada umat aku masuk api neraka. Ya Allah. Sedih Nabi Muhammad. Ada umat dia masuk neraka. 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad tak bangun-bangun daripada sujudnya. Jibril pun pujuk. Jibril pun kalah. Naik atas balik. Nabi Muhammad dengar Jibril cakap macam tu, terus dia pengsan. Sayangnya dia kepada Nabi, kepada kita semua, sehingga Nabi Muhammad cukup sedih.
teramat sangat, menangis bercucuran air mata. 3 hari 3 malam tak bangun sujud. Datanglah Abu Bakar rumah Rasulullah, sebab Rasulullah dia hanya bangun ketika dia sembahyang berjemaah, lepas tu dia balik ke rumah dia tak pergi surau, dia tak pergi masjid, dia tak iktikaf macam biasa. Lepas sembahyang berjemaah dia balik, dia sujud lagi. Sehinggalah Abu Bakar datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat semua tunggu di masjid nak dengar pengajian. Rasul tak jawab. Tak jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Tak pernah Rasulullah kalau Abu Bakar panggil, dia tak buka pintu. Tak pernah. Abu Bakar tu sahabat dia yang paling kanan. Sampai Abu Bakar pergi kat tingkap sini, pergi kat sebelah tingkap sebelah sini. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tak keluar juga. Sehingga kan Abu Bakar menangis. Kenapa ni ya Rasulullah? Kenapa aku sendiri panggil? Kenapa aku sendiri panggil kau tak nyaut? Kenapa kau tak keluar? Apa salah aku? Abu Bakar. Dia rasa mungkin Rasulullah marah kat dia lah. Abu Bakar pun balik. Menangis. Menangis dia. Bertemu dengan Umar. Abu Bakar cerita dengan Umar. Rasulullah tak keluar-keluar. Aku panggil tak mau keluar. Kenapa? Betul ke Abu Bakar? Ya. Umar pula pergi jumpa rumah Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Saya Umar. Bukalah pintu. Kami semua tunggu di masjid lama. Banyak sahabat-sahabat nak pengajian. Assalamualaikum. Tak juga menyaut. Rasulullah marah aku ke? Dia sahabat-sahabat ni dia rasa macam rasa macam tak syok lah kan? Pergi tingkap sana, tingkap belakang rumah semua. Rasulullah tak menyaut. Menangis Umar balik, nangis. Nangis dia. Kenapa ni? Mati ke hidup ke apa ke? Kan? Berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Umar cerita dengan Salman. Salman kata, kalau aku pergi rumah Rasulullah pun sama agaknya. Abu Bakar macam tu, Umar macam tu, aku ni siapa? Sahabat yang jauh sikit, yang bukan kanan lah. Jadi Salman Al-Farisi pergi ke rumah Fatimah, menceritakan apa yang berlaku terhadap Abu Bakar, terhadap Umar. Ya Fatimah, engkau sajalah anak Rasulullah, puteri Rasulullah yang dicintai. Tengoklah Nabi, apa yang berlaku. Dia tak keluar rumah. Kami sahabat-sahabat panggil pun dia tak mau keluar. Maka apabila Fatimah mendengar, betulkah? Dia pun tak tahu, lepas itu tinggal, tak tahu. Kan? Betulkah begitu? Begitulah. Jadi Fatimah pun berlari pergi ke rumah Rasulullah dan memanggil ayahnya. Ayah kat mana? Ayah buat apa? Kenapa ayah tak keluar? Ayah sihat ke? Ayah apa? Apabila Rasulullah yang sujud minta ampun Rasulullah untuk umat dia. Ya Allah, ampun kalau umat aku. Ya Allah, ampun kalau umat aku. Janganlah umat aku masuk neraka. Ya Allah, janganlah. Maka bila dengar suara putrinya Fatimah datang, tiba-tiba barulah Rasulullah rasa sejuk. Kan? Rasa sejuk dan bangun dan membuka pintu. Maka Fatimah pun memeluk ayahnya. Ya Rasulullah, kenapa? Maka Rasulullah menceritakan, ya wahai Fatimah, Jibril mengkhabarkan kepada aku Allah telah membakar, Allah telah menyalakan 7 api neraka, 7 pintu api neraka, dan daripada 7 itu ada 1 neraka, dalam itu banyak umat aku, umat Nabi Muhammad. Maka Fatimah pun bersedihlah dengan Rasulullah. 2 beranak ni menangis mengenangkan ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Jadi daripada cerita tu tuan-tuan, apabila Rasulullah tahu ada umat dia masuk neraka, Nabi Muhammad tu pensan. Dan bila dia sedar, dia terus sujud minta ampun dengan Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah umat aku. Satu. Ketika yang kedua, ini kasihnya Rasulullah kepada kita. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad nak wafat, ketika Nabi Muhammad merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya malaikul maut, aku ni kekasih Allah, janganlah bagi sakit macam ni. Kata malaikat maut, inilah paling ringan ya Rasul, inilah paling ringan. Sampai ke lutut. Rasulullah meraung, menjerit. Aduh, ini Nabi tuan-tuan, Nabi. Sampai ke pinggang. Nabi mengaduh lagi, aduh, perlahan-perlahan. Kalau beginilah sakitnya sakaratul maut,
wahai malaikatul maut, wahai Jibril, khabarkan kepada Tuhan, biarlah aku tanggung semua kesakitan kematian ini umat aku ni. Nabi Muhammad tak sanggup kita semua merasai sakitnya kematian. Biarlah aku seorang yang tanggung. Nampak tak tuan? Kasihnya Nabi Muhammad pada kita tuan-tuan. Maka malaikat mengatakan, tak boleh ya Rasulullah, umatmu bergantung kepada amalan masing-masing. Nabi Muhammad minta, bagilah, itu Nabi tuan-tuan pun sakit, ini yang paling perlahan. Macam mana kata tuan, kita mati sakit ni? Bila kalau kita tengok orang mati, sebab dia dah tak boleh cakap. Orang mati ni dia tak cakap dah. Tapi dia sedang menanggung kesakitan. Dan kita akan merasai semua itu. Termasuk saya. Kalau Rasulullah pun sampai menjerit, aduh, macam mana ni? Kata ulama, sakitnya mati itu ibarat seperti ranting-ranting kayu yang nak dicabut daripada tubuh badan kita ini, tetapi dia bercabang-cabang. Nak ditarik sangkut, sangkut. Ditarik sangkut, tak boleh keluar. Tarik. Kalau tak kayu tu lurus, senang kan? Sakitnya gitu. Dan kata setengah ulama, sakitnya mati itu seperti 300 kali tusukan pedang. Hancur tuan-tuan. Badan kita ini sekali cocok 300 kali, saya rasa hancur. Tak rupa muka dah, ya. Jadi bersedialah daripada sekarang tuan-tuan. Pada mati itu sangat sakit. Walaupun kita orang yang soleh, orang yang tak soleh lagilah, yang soleh pun sakit. Tuan-tuan sekalian, jadi saya menyeru kepada diri saya dan kita semua supaya segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Taubat yang diterima, yang pertama ialah berhenti daripada melakukan perbuatan itu. Kalau dia berzina, suka berzina, berhenti. Kalau dia suka menipu orang kehidupan dia, berhenti. Kalau dia suka mencerca orang, maki orang sana, maki sini, berhenti. Yang kedua, insaf, menyesal. Ada perasaan menyesal. Yang ketiga, berazam tak nak ulang lagi dah. Tak nak buat lagi dah. Yang keempat, kalau ada hutang dengan Tuhan, settlekan. Puasanya, hajinya, umrahnya, zakatnya. Zakat padi-padi itu dah bayar ke belum? Cepat bayar zakat. Kemudian sembahyang lah. Sembahyang kita dulu-dulu banyak tinggal, qada. Alang-alang qada sembahyang kita ni, kita niatkan sekali qadakan mak bapak kita. Saja aku qada sembahyang maghrib untuk diriku dan kedua orang tuaku, tambahlah sikit. Tuhan terima tak tahulah, tapi tambahkan sikit. Qada tu untuk diri sendiri, kan? Tapi tambahkan. Saja aku sembahyang qada isyak 4 rakaat untuk diriku dan kedua orang tuaku kerana Allah Ta'ala. Niatkan sekali. Sembahyang ganti. Kemudian dengan manusia, settle. Sebab kalau kita tak settle urusan manusia ni, besok kita jadi orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Dia bawa banyak pahala pergi surau, dia banyak pahala pergi masjid, dia banyak pahala mengajar, ceramah, tapi dekat akhirat dia muflis. Ya, dahlah kita terpaksa serahkan pahala kita ni ke orang tu. Pahala kita kena ambil. Maksudnya tuan-tuan, cepat settlekan. Umur kita dah tak banyak. Umur kita ni dah tak banyak. Ada 60, 70, settlekan cepat. Sembahyang tu, pergi masjid, ulang alik tu, itu dah bagus. Tapi yang kita settle tu, tipu tanah dulu. Beran tanah, tipu tanah orang, tipu kebun, kan? Tipu harta pusaka, tipu macam-macam tipu, settlekan cepat. Sementara tuan-tuan masih hidup, saya masih hidup. Okey? Taubatan nasuha. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah memuji Tuhanmu, sebut nama Tuhanmu banyak-banyak. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku. Fasabbih, tasbihlah. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kepadanya, ya Allah, ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia penerima taubat. Dan orang yang bertaubat itu bersih dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kain putih yang bersih, dengan syarat tidak menangguh-nangguhkan
perbuatan taubat itu, kerana dengan menangguh-nangguhkan itu, kita takut kita tak sempat. Dengan kata-kata itu, seruan saya untuk kita sama-sama bertaubat. Maka berakhirlah ceramah saya pada malam ini yang tak begitu sempurna. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kelemahan itu daripada saya. Semoga ilham yang Allah berikan pada saya itu dapat saya sampaikan untuk meningkatkan keimanan kita bersama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.